Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syira Abang Mansor dalam Sarawak Decides untuk pengenalan kepada kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Untuk episod kali ini, jom kita ke utara Sarawak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kerusi Dun paling hujung Sarawak bersempadan dengan Brunei dan Sabah, iaitu Dun N82 Bukit Sari. Dahulu keputusan pilihan raya negeri ke-10 bagi Dun Bukit Sari. Pada tahun 2011, Awang Tengah bin Ali Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN telah memperoleh 6,018 undi mengalahkan calon Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR Japar Suyut yang hanya mendapat 955 undi. Manakala pada PRN yang ke-11 pula kita dapat lihat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan sekali lagi meraih kemenangan tanpa bertanding bagi kerusi Bukit Sari pada pilihan raya negeri ke-11 iaitu PRN 11 selepas tiada calon lain tampil menyerahkan borang penamaan calon semasa proses penamaan calon di stadium tertutup lawas. Pembangunan landscape daerah lawas telah diberi nafas baru dengan pelaksanaan pelbagai projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara ataupun NRDA yang akan melonjakkan ekonomi termasuk pelancongan. Sebanyak 70 projek pembangunan NRDA telah dirancang untuk daerah limbang dan lawas pada tahun 2011 hingga 2020. Antaranya ialah membangunkan Pekan Sundar dengan berbagai pembangunan infrastruktur bagi meningkatkan sosioekonomi penduduk. Projek pembangunan ini meliputi projek pembinaan tebingan Sungai Sundar melibatkan 3 fasa dengan fasa pertama telah siap, fasa kedua berjumlah 10.7 juta ringgit dan fasa ketiga kini dalam perancangan. Projek lain ialah pembinaan jeti berjumlah 1.5 juta ringgit. Projek Sundar Recreational Park fasa pertama dibina melibatkan kos 10 juta ringgit dan projek pembinaan Anjong Usahawan Sundar bagi menempatkan gerai jualan, tempat acara awam luar dan dalam dengan kos sebanyak 5 juta ringgit. Dan yang terbaru ialah pelan membangunkan Pekan Sundar dengan pembinaan landscape yang dipenuhi tanaman pokok sakura untuk menjadikan daerah ini sebagai destinasi pelancongan dan riadah. Kawasan Sundar juga telah dilaksanakan program Skim Pembesaran Kampung ataupun SPK secara lebih meluas bagi memastikan rakyat yang sudah berkeluarga memiliki tanah lot untuk mendirikan rumah mereka, lengkap dengan kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik serta jalan berturap dan parit konkrit. Sebanyak 135 orang penerima surat hak milik tanah bagi Skim Pembesaran Kampung untuk kawasan Sundar pada Ogos 2019 dan diteruskan lagi pada tahun 2021 melibatkan Kampung Nur Islam, Pemukat Kampung Datuk di Kuala Lawas dan kampung lain di Merapuk dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Selain itu, menerusi projek pembangunan NRDA juga, pembinaan jalan baru yang menghubungkan kampung Sungai Bangat Jalan Punang dengan jalan utama bakal mengubah wajah kawasan ini menjadi destinasi pelancongan dan riadah. Jalan bertaraf R1 sepanjang 2.5 km ini telah mula dibina dengan kos berjumlah 7.8 juta ringgit. Ia dijangka siap menjelang tahun 2022. Dalam projek yang sama, jalan sedia ada sepanjang 0.85 km akan dilebarkan kepada laluan 5 meter untuk memudahkan pergerakan trafik. Projek jalan ini dijangka merancakkan aktiviti pembukaan tanah dan pertanian di kawasan terlibat selain membuka laluan untuk ke pantai Sungai Bangat. Kampung Punang untuk pengetahuan anda merupakan kawasan yang kaya dengan produk pelancongan. Oleh itu, sejumlah dana bernilai 3.5 juta ringgit telah diperuntukkan untuk membangunkan Punang. Ini termasuk membina masjid yang bakal menjadi mercu tanda bagi daerah lawas. Masjid Kampung Punang ini berkonsepkan masjid terapung kerana terletak berdekatan dengan laut dan dijangka siap pada November 2022.
Turut dilaksanakan ialah tempat riadah di Pantai Punang iaitu Punang Nature Walk yang menyatukan Jalan Masjid Kampung Punang. Bersama dengan projek pembinaan masjid ini ialah projek pembinaan tebingan Sungai Punang yang sudah pun memasuki fasa kedua pembinaan dan seterusnya pembinaan anjung usahawan yang terletak berdekatan dengan Kampung Punang. Ini adalah bagi membolehkan masyarakat meningkatkan perusahaan dan ekonomi termasuk pemprosesan ikan tahai. Tambah memberi nafas baru kepada projek-projek pembangunan menerusi NRDA di kawasan lawas ini ialah projek jaringan Jalan Raya Sabah Sarawak ataupun SSLR. Projek yang diintegrasikan dengan projek Jalan Pesisir Sarawak bernilai 80 juta ringgit ini bakal memberi manfaat besar kepada pembangunan dua daerah di sini iaitu Limbang dan Lawas. Jalan pesisir sepanjang 77 km ini bahkan merentasi daerah Miri iaitu bakal dilaksanakan sehingga ke Bak Kelalan di Bario. Jalan-jalan ini kelak akan saling berhubung, tambah merancakkan pembangunan, menarik lebih ramai pelancong serta pelabur asing dan mengembangkan ekonomi di Lawas. Jalan pesisir ini mengambil masa 4 tahun untuk disiapkan iaitu dijangka siap sepenuhnya pada awal tahun 2026. Bagi projek penambahbaikan rakyat miskin Sarawak PPRMS di Lawas, sebanyak 199 buah rumah telah dibaik pulih bermula sejak 7 Januari 2019 hingga 9 Ogos 2020. Projek-projek ini menelan belanja 2 juta ringgit. Projek ini diteruskan lagi untuk tahun 2021 dengan membaiki sebanyak 58 buah rumah kawasan Lawas. Tadi saya ada menyebut mengenai ikan tahai iaitu sumber laut terkenal di Lawas. Seperti biasa, untuk tontonan penonton Sarawak Decides, kita bawakan animasi ikan tahai Lawas. Ikan tahai ini hanya didapati di perairan Lawas dan Limbang sahaja. Sebab itulah ikan tahai ini mendapat permintaan yang tinggi daripada luar kawasan. Kebiasaannya, ikan tahai ini disalai untuk memberi keenakan kepada kuah sup. Harga bagi 1 kilogram ikan tahai kering berharga lebih kurang RM15, malah mampu mencecah RM25 pada musim tengkujuh. Antara juadah terkenal yang menggunakan ikan tahai ini adalah sup dadah tahai kerana rasanya yang membuatkan orang ketagih apabila menikmatinya. Bercerita mengenai ikan tahai, ada 2 pusat pengumpulan dan pemprosesan hasil ikan tahai iaitu di Kampung Punang dan Kampung Awat-Awat yang terletak kira-kira 22 km dari Pekan Lawas. Kerajaan menerusi Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB pada Mac 2021 telah memperuntukkan RM100,000 kepada pengusaha ikan salai tahai di Kampung Awat-Awat untuk pembinaan dan kelengkapan rumah penyalaian ikan tahai. Ini adalah bagi meningkatkan pendapatan dan menjana peluang pekerjaan penduduk kampung yang menghasilkan ikan tahai dalam skala besar ini. Selain terkenal dengan pengeluaran ikan tahai, Dun Bukit Sari juga terkenal dengan Pantai Punang. Terletak 15 km dari Bandar Lawas, perjalanan anda akan mengambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit sahaja untuk menikmati keindahan pantai di sini. Pantai Punang ini juga menjadi tempat penganjuran pelbagai acara komuniti. Di sini juga terdapat sebuah jeti yang menghala ke Pulau Labuan diberi nama Jeti Punang. Jeti ini pada asalnya dibina menggunakan papan, tapi sekarang ia telah dinaik taraf kepada jeti konkrit, menjadikan jeti ini ikon pelancongan Lawas kerana lokasinya sesuai untuk melihat pemandangan matahari terbenam. Dan banyak lagi pengembangan dan tempat-tempat menarik di Dun Bukit Sari yang anda boleh lihat sendiri pembangunannya di sini. Jadi tonton kami di TVS saluran 122 untuk lebih banyak lagi perkembangan dari semasa ke semasa. Saya Syira Abang Mansur untuk Sarawak Decides. Hai, terima kasih kerana menonton Sarawak Decides. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya negeri ke-12 di Sarawak.